Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Yang dikasihi pengurusi dan ahli jawatan kuasa masjid, Tuan Imam, pengarah dan ahli jawatan kuasa sambutan Maulidir Rasul, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Pertamanya kita lafazkan rasa syukur ke hadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana pagi ini kita dapat bersama untuk salah satu daripada sesi yang telah diatur oleh masjid yang berhubung kait dengan Maulidir Rasul. Insan yang diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyelamatkan manusia. Insan yang kita sebut nama dia dalam kalimah syahadah kita. Insan yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Al-Quran, yang kita biasa dengar pada hari Jumaat, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat telah berselawat ke atas Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, berselawat dan mengucap salamlah kamu ke atasnya. Manusia ataupun insan yang Allah suruh kita berselawat ke atas dia. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, kita telah seringkali mendengar cerita Nabi. Daripada kita kecil sampai kita dewasa, sampai kita tua. Namun cerita ini tidak pernah menjemukan kita. Sebab ini insan yang akan kita datangi dia pada hari akhirat. Kita akan cari dia untuk kita minta syafaat. Kalau cerita Piramli tu orang ulang kata, tak jemu tengok cerita Piramli. Kita sebut, kan? Sebenarnya insan yang lebih hebat daripada itu ialah Rasulullah SAW. Beribu kali kita dengar kisah dia, tapi kita tak pernah jemu. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, hari ini saya nak mengajak tuan-tuan sekalian melihat berdasarkan kepada skrin alat pandang dengar, untuk kita melihat kehidupan Nabi SAW. Kalau sempat, saya akan masukkan sikit detik-detik di saat Nabi SAW wafat. 12 Rabiul Awal ini dalam kehidupan Nabi ada 3 peristiwa penting. Yang pertama, 12 Rabiul Awal yang kita sambut ni lah, tarikh sempena 12 Rabiul Awal, walaupun kita dah lepas 12 Rabiul Awal, tapi sempena dengan 12 Rabiul Awal itu kita sambut keputeraan Nabi SAW. 12 Rabiul Awal juga Nabi SAW sampai di Madinah dalam peristiwa hijrah. 12 Rabiul Awal Nabi sampai. Nabi keluar daripada rumah pada 27 Safar. Sampai di Madinah 12 Rabiul Awal. Dan 12 Rabiul Awal juga ialah tarikh Nabi SAW wafat. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Baik, daripada mana jalur keturunan Nabi SAW? Kita akan tengok. Daripada Nabi Ibrahim AS. Kalau kita baca sirah, kisah Nabi Ibrahim selepas Namrud dah selesai, Namrud pun dah mati, Nabi Ibrahim berhijrah dan dia bawa seorang budak. Dan bila sampai waktunya, budak itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjadi rasul di satu tempat. Dia ialah Nabi Lut alaihi salam.
Kemudian Nabi Ibrahim, dia ada Nabi Ishak dengan Nabi Ismail. Nabi Ishak dan Nabi Ismail. Anak dia, dua orang anak, Nabi Ishak dan Nabi Ismail. Daripada inilah bercambahnya rasul-rasul dan nabi-nabi dalam kehidupan manusia sampailah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Ishak, dia ada anak, sebelum Nabi Ishak kita pergi kat ni dulu. Madian dulu. Anak Nabi Ibrahim nama Madian. Lepas tu Madian melahirkan Yasjur. Yasjur melahirkan Mikail. Mikail melahirkan Syu'aib. Anak Nabi Ishak ialah Nabi Yaqub. Kemudian daripada generasi Nabi Ishak, maknanya titik putus-putus tu, maksudnya setelah beberapa generasi. Titik yang tak putus tu, maknanya sambung anak. Okay? Selepas beberapa generasi, lahirnya Nabi Ayub. Anak kepada Nabi Ayub ialah Nabi Zulkifli. Kemudian Nabi Yaqub ni melahirkan Nabi Yusuf. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, Nabi Ibrahim ni special. Specialnya ialah dia 4 generasi dia adalah rasul, dan daripada dia lahirnya rasul-rasul yang banyak. 25 rasul tu, sebahagian besar daripada rasul itu datang daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Baik, maknanya Yusuf bin Yaqub bin Ishak bin Ibrahim. Daripada Nabi Yaqub juga ialah lahirnya, lepas beberapa generasi lahirnya Nabi Musa dan Nabi Harun. Nabi Musa dan Nabi Harun adalah dua beradik. Bapa mereka adalah Imran. Kan? Yaqub ini, tuan-tuan sekalian, Yaqub ini nama selain daripada Yaqub, dia ada satu lagi nama lain. Nama selain daripada Yaqub, nama dia ialah Israel. Nama Nabi Yaqub tu. Hari ni orang Yahudi ambil bubuh nama negara dia. Yang disebut Bani Israel tu daripada keturunan Nabi Yaqub. Yahudi juga daripada keturunan Nabi Yaqub, ada seorang manusia yang nama Yahudi, daripada situ lahirnya. Tapi kelompok besarnya ialah Bani Israel. Macam kita belajar sejarah Nabi lah. Mana Quraisy, lepas tu ada Bani Hashim, Bani Abdul Manaf. Daripada Quraisy belaka tu. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Isra maksud dia hamba. Ni bahasa Ibrani. Dulu Nabi Ibrahim ni bahasa Ibrani. Kemudian kitab-kitab Taurat dalam bahasa Ibrani. Isra maksudnya hamba. El itu maksudnya Allah. Allah, daripada perkataan Allah. Jadi Israel hamba Allah. Maknanya dalam bahasa Arab Abdullah. Dalam bahasa Ibrani Israel, hamba Allah. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Sebab tu dah kadang-kadang bila kita kata Jahanam Israel tu, kena ingatlah Israel tu nama Nabi. Nak kata Jahanam Yahudi, Jahanam Zionis. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Daripada Nabi Yaqub, selepas beberapa generasi, 14 generasi kalau tak silap saya, Nabi Yunus, lahirnya Nabi Yunus. Lepas tu daripada Nabi Yaqub juga lahirnya Nabi Daud. Nabi Daud, anak dia Nabi Sulaiman. Kemudian daripada Nabi Harun lahirnya Ilyas. Daripada Nabi Yusuf lahirnya Ilyasa. Daripada Nabi Sulaiman lahirnya Zakaria dan Yahya. Maksudnya bukan Zakaria ni bukan anak Sulaiman. Maksudnya bila titik-titik tu selepas beberapa generasi. Tentu kena faham itu. Selepas beberapa generasi lahirnya Nabi Zakaria. Anak kepada Nabi Zakaria ialah Nabi Yahya. Kemudian lahirnya Nabi Isa alaihissalam selepas beberapa generasi. Mak Nabi Isa, Maryam itu adalah adik kepada isteri Nabi Zakaria ni. Isteri Nabi Zakaria dia nama Hannah. Isteri Nabi Zakaria nama Hannah. Adik kepada Hannah itu adalah Maryam. Daripada Maryam lahirnya Nabi Isa alaihissalam. Jadi secara tak langsung Nabi Isa dengan Zakaria pak saudara sabit lah. Pasal mak saudara tu, mak isteri Nabi Isa tu mak saudara benar. Kemudian dengan itu juga Nabi Isa dengan Nabi Yahya adalah sepupu. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, daripada Nabi Ismail alaihissalam, selepas
lebih daripada 25 generasi, 40 lebih daripada 40 generasi lahirnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita yang kita nak tengok dia hari ini. Baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia punya silsilah keturunan dia Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Luay bin Ghalib bin Fihri bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Kuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Yang ni Nabi sendiri sebut, yang menyebabkan para ulama sirah dapat mencatatnya dengan jelas. Adapun daripada Adnan sampai ke Ibrahim, yang tu tak sepakat. Ada yang kata nama ni ada yang kata nama ni tak ada dan sebagainya. Tapi sepakat sebab Nabi sebut, aku ni Muhammad bin Abdullah sampailah kepada Adnan. Jadi, tuan-tuan sekalian, menyusun dan mengingat silsilah keturunan kita adalah sunnah Nabi SAW. Itu kena simpan. Saya Suhaimi bin Sa'ad bin Daud bin Husin bin Awang bin aku tak tahu dah. Sampai dekat tu ya. Kan? Sebab orang Melayu ni dia tak apa bangga dengan silsilah keturunan ni. Dia tak simpan. Menyebabkan sebahagian daripada kita ada yang tahu 3 je. Tok sampai setakat mati setakat tok. Patok moyangmu nama apa? Entah. Atas pada moyang nama apa? Moyet kan, bukan monyet. Moyet. Atas pada moyang, tak tahu dah. Tuan-tuan. Lepas pada ini tuan-tuan kena tulis. Tulis, simpan, lepas tu pesan ke anak. Mu sambunglah besar esok. Supaya kita menyimpan. Orang Arab sangat bangga dengan silsilah keturunan dia. Menunjukkan bahawa mereka ni datang daripada nasab yang jelas. Baik, kita nak tengok hari ni daripada Abdul Manaf. Start daripada Abdul Manaf ni ya. Abdul Manaf. Kita nak tengok di mana, tuan-tuan, Abdul Muttalib dalam kehidupan ni. Kan? Dalam silsilah ini. Abdul Manaf, tuan-tuan sekalian, dia ada 4 orang anak. Nampak tak? Abdul Syam, Hashim. Hashim itulah, daripada Hashim itulah dikenali sebagai Bani Hashim. Abdul Manaf tu Bani Abdul Manaf. Daripada Bani Hashim, Rasulullah daripada Bani Hashim. Ada Naufal dan ada Muttalib. Orang Arab ni kerja dia ialah berdagang. Orang Quraisy. Allah sebut dalam Quran, li'ila fi Quraisy ila fihim rihlatash syita'i was-saif. Orang Arab ni pada waktu musim panas dia akan pergi ke Syam. Musim sejuk dia pergi ke Yaman. Syam adalah Palestin sekarang ni, kalau sebut Syam, Palestin, Lebanon, Syria, Jordan. Itu Syam dulu. Musim panas, tuan-tuan, musim panas mereka pergi ke Syam. Mereka tak pergi Syam musim sejuk sebab di Syam tu, Jordan, Syria, blah-blah, musim sejuk salji. Tak sesuai pergi orang untuk meniaga semua. Jadi masa musim panas, musim sejuk mereka akan pergi ke Yaman. Tuan-tuan tengok peta, tengah-tengah tu Mekah, naik ke atas, Syam turun ke bawah, Yaman dalam peta. Baik, Hashim ni juga ahli perniagaan. Bawa barang dagangan dan biasanya orang Mekah bila nak pergi berdagang, mereka akan singgah di satu tempat yang tempat itu kita zaman sekarang panggil R&R. Berehat, boleh tidur situ, ada penginapan. Dan zaman itu R&R-nya ialah Yashrib. Madinah itulah. Madinah tu nama jadi Madinah selepas Nabi hijrah. Tukar nama, Nabi tukar jadi Madinah. Sebab Nabi tak suka dengan nama Yashrib. Yashrib ni maksud cela, mencela. Nabi tukar jadi Madinah. Jadi R&R ialah sampai di Madinah mereka akan bermalam di situ. Di Yashrib itu mereka akan bermalam situ, mereka akan berehat, kemah-kemah barang-barang yang mula longgar dan sebagainya, mereka duduk di situ 2-3 hari kadang-kadang. Dan Hashim ni tuan-tuan sekalian, ketika dia pergi berdagang, dia singgah di tu, dia berkenan dengan seorang gadis di situ, gadis yang ramai orang Pinang dia tak dapat. Sebab dia letakkan syarat, siapa-siapa yang nak kahwin dengan aku tak nak orang sini.
Orang Madinah. Orang Yashrib aku tak nak. Orang luar kalau nak kahwin dengan aku, dia mesti tinggalkan aku di sini. Dia nak mari sini. Kan? Nak balik kampung minta maaf. Tuan-tuan kahwin dengan orang Kedah, isteri kata, abang nak balik Pahang, balik lah. Kan? Saya tak ikut. Kan? Nanti kalau nak ke saya, datanglah ke Kedah. Contoh lah ni contoh. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Jadi Hashim dia kahwin dengan Salma. Lambang love tu kahwin tu. Kahwin dengan Salma. Hashim pun meneruskan perjalanan. Selepas dia kahwin tu, dia dalam misi berdagang kan. Lepas dia kahwin, dia teruskan perjalanan untuk ke Syam. Dan dia meninggal di Syam. Hari ni kubur dia ada di Gaza. Yang kita panggil Gaza tu kan. Sebutan dia Gaza. Kubur kubur Hashim tu ada di situ. Baik. Rupa-rupanya Salma mengandung. Salma daripada itu lahirnya Syaibah. Syaibah ni maksudnya uban. Sebab dia lahir ada setumpuk uban. Kita bisa tengok kan. Kadang-kadang budak lahir ada setumpuk uban kan. Tapi mak dia tak namakanlah Syaibah. Kan orang Arab dia tengok setumpuk uban dia namakan Syaibah. Syaibah ni. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, baik. Mana Abdul Muttalib ni? Tak ada lagi ni. Ni, Muttalib ni adik kepada Hashim. Dia juga ahli perniagaan. Dia bawa barang dagangan. Macam biasa, dia singgah R&R. Dalam perjalanan nak pergi ke Syam tu, dia singgah di Yashrib. Sampai di Yashrib, dia tengok ada seorang budak. Orang Arab, kelebihan dia ialah dia tengok kaki, dia tahu keturunan. Orang Melayu dia ambil cerita ni lah. Yang bila cakap sikit, tengok kaki aku lah, tengok kaki lah. Kan? Orang Arab dia tengok kaki dia. Dia kata, ini keturunan Hashim. Tapi takkan kot. Sebab Hashim dah meninggal dunia. Dia pun panggil budak tu, dia pun tanya. Budak tu pun beritahu lah. Budak ni cerdik. Budak tu beritahu. Bapak dia benda semua, ya betul. Anak saudara aku dah. Anak Hashim. Hashim tidak ada waris. Tapi dia ada jawatan besar di Mekah. Menjaga air. Pada ketika musim haji, keluarga Hashim ni antara orang yang mengurus air. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, maka dia minta izin dengan Salma untuk bawa balik ke Mekah. Sebab dia kata budak ni akan mewarisi jawatan yang besar di Mekah. Salma izinkan dan bawa balik. Tak jadi pergi berdagang ni, patah balik. Seronok kerana jumpa anak saudara ni. Patah balik, sampai di Mekah, orang tengok. Muttalib ni bawa balik hamba. Abdul tu hamba. Orang tanya tu, siapa belakang tu yang budak yang Muttalib bawa tu? Abdul Muttalib orang sebut. Hamba kepada Muttalib. Maka lekatlah nama Syaibah. Sampai ke hari ini, orang tak kenal Syaibah tu siapa. Orang kenal Abdul Muttalib. Abdul Muttalib. Abdul Muttalib tu ialah gelaran dia. Nama dalam maikat dia Syaibah bin Hashim. Baik, itu kisah dia. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, Syaibah ni Allah bila dia berkahwin semua, dia ada anak seorang, kahwin lama ada anak seorang. Lelaki. Yang lain perempuan lah. Dan tuan-tuan sekalian, Abdul Muttalib ni dia dihormati salah satu selain daripada peristiwa Abrahah, salah satunya kerana dia yang jumpa telaga Zamzam. Telaga Zamzam ni kalau tuan-tuan baca dalam sejarah, selepas Nabi Ismail, selepas 100 tahun Nabi Ismail ni, kewafatan Nabi Ismail, telaga Zamzam ni hilang. Sebab berlaku peperangan antara suku Jurhum, penduduk yang duduk di situ, Jurhum, lawan berperang dengan Khuza'ah, dan Jurhum kalah. Sebelum Jurhum meninggalkan Mekah, kerana dia kalah, dia kambus telaga Zamzam. Kemudian bawa masuk berhala dia, semua telaga Zamzam merajuk, semua habis. Tak keluar air. Siapa yang jumpa balik? Abdul Muttalib. Abdul Muttalib bermimpi. Kali pertama dia mimpi, kali kedua dia mimpi, kali ketiga suruh gali dekat dengan Kaabah. Dia pun bangun untuk gali telaga Zamzam. Ketika dia nak gali tu orang marah. Mana boleh nak buat benda ni? Construction apa pula ni? Kan? Sebab ni dekat dengan Kaabah, tak boleh nak gali lubang benda semua. Orang marah lah sebab berhala-berhala pun penuh ni. Dia gali. Dan ketika dia gali tu, ketika orang nak tahan dia, yang cover dia ialah Haris, anak dia. Haris ni cover. Dia kata, Haris, engkau tolong jaga tengok. Jangan bagi orang dekat aku.
Haris ni seorang pemuda yang gagah, yang ditakuti, hebat, kan? Dan ketika itulah dia bernazar. Abdul Muttalib dia bernazar, aku ni ada anak lelaki seorang je. Kalaulah aku ada anak ramai, hari ni taklah susah Haris nak pertahankan aku. Kalau aku dia nazar, dia kata sekiranya aku memiliki 10 orang anak lelaki, aku akan sembelih seorang. Tuan-tuan, nanti kita tengok kisah sembelih seorang tu lah. Baik, kita cerita Telaga Zamzam tu. Maka gali-gali keluar air. Bila keluar air, di kalangan masyarakat Arab yang tengok pada ketika itu, oh ada air. Dan air sangat bernilai dalam masyarakat Arab. Mereka pun kata, oh telaga air ni kita jumpa dekat dengan Kaabah. Kira milik awam lah. Sedangkan undang-undang ketika itu, siapa yang jumpa telaga, dia punya. Milik dia. Sebagaimana Hajar. Kan? Dapat Zamzam tu, jadi milik Hajar. Orang yang nak ambil air tu kena minta izin dengan Hajar. Kan? Datang dia tu yang berkembang. Mekah berkembang kerana air ada. Kesan daripada air Zamzam tu, orang datang, Hajar kata, ambil lah. Kena minta izin dia. Oh, kalau zaman kita lah ni, buat mineral water lah. Jual, kaya raya pula. Tuan-tuan ini rahmati Allah sekalian. Baik. Bila berebut, masing-masing kata, ni kita milik kita bersama, kita share. Abdul Muttalib pada ketika itu, dia mengurus air. Selama ni dia ambil air daripada luar, bawa masuk. Jadi bila dia mengurus air, jadi kemudahan pada dia. Telaga ini bagi dia milik dia. Sebab dia nak urus air untuk jemaah haji ni pada musim haji. Bila berebut begitu, hampir-hampir bergaduh, akhir sekali mereka capai satu keputusan, kita jumpa seorang tukang telik yang berada di Yashrib, yang hebat. Bincang kita jumpa bomo, zaman sekarang kita panggil bomo. Kan? Kita pergi jumpa bomo lah. Minta nasihat dia, bomo tu hebat, kata mereka. Bomo tu hebat. Dulu MH370 hilang, bomo tu lah cari dengan teropong. Baik. Tuan-tuan, maka mereka pun pergi. Naik kuda, naik unta bergerak beberapa hari. Perjalanan dulu tuan-tuan, daripada Mekah pergi Madinah. Tuan-tuan rujuk umrah Nabi. Umrah Nabi daripada Mekah pergi Madinah 8 hari. Baru sampai Mekah, daripada Madinah sampai Mekah 8 hari. Kita lebih kurang 7-8 jam je. Itu pun bersungut bukan main. Allah, lamanya. Bila nak sampai ni? Kan? Dengan kain ihram ni semua kan. Dekat Bir Ali. Kan? Naik bas. Lama kita rasa. Sedangkan zaman Nabi lepas miqat, niat. Lepas niat di miqat tu, di Bir Ali tu. Daripada Bir Ali sampai ke Mekah 8 hari. Bergerak dengan unta ni. Abdul Muttalib dengan grup nak cari jalan penyelesaian Telaga Zamzam tadi, siapa punya. Sampai di Yashrib, Tok Bomo tak ada, outstation. Pergi berubat di Khaybar. Mereka pun kata, jom kita pergi Khaybar, kena selesai juga ni. Mereka pun terus bertolak ke Khaybar dalam keadaan seorang pun tak tahu perjalanan ke Khaybar. Pakai redah je. Sesat. Bila sesat, bekalan air habis. Kan? Bekalan air habis. Nak tuju mana hala tak tahu dah ni. Dah sesak ni. Bekalan air habis. Dan selepas daripada itu, tuan-tuan sekalian, masing-masing dah pasrah dah. Kata matilah kita. Dan masing-masing telah gali lubang. Lubang kubur masing-masing. Mereka dah sepakat kata, gini. Kalau siapa-siapa mati dulu, maka lubang yang dia gali itu kita tolak masuk. Lepas tu kita tanam dia. Orang yang hidup, yang masih hidup. Kemudian mati pula seorang lagi. Tolak dia masuk dalam lubang yang dia gali, lepas tu kita tanam dia. Sampai orang terakhir, kalau dia mati, dia masuk, dia tanam sendiri lah. Kan? Tak ada orang nak tanam dia. Abdul Muttalib, dia kata, mu nak mati, matilah. Aku nak cari ikhtiar lagi. Tu Abdul Muttalib. Dan daripada ikhtiar dia itu, tiba-tiba dia nampak basah. Di bawah tapak kaki unta tu ada kesan lembab, basah. Dia pun gali, daripada situ keluar air, dan semua yang gali lubang tu, semua yang gali lubang tu terus kata, kita tak jadi matilah, air dah ada. Dan di situlah mereka mencapai kata sepakat, kita tak payah jumpa bomo. Yang ni dah jadi petunjuk bahawa telaga yang jumpa di Mekah tu ialah milik Abdul Muttalib. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, itu kisah dia. Kisah penemuan Telaga Zamzam. Kemudian lahirlah anak-anak Abdul Muttalib. Ni.
Ni semua anak-anak. 12 orang lelaki, 6 orang perempuan. Jadi dia nazar tadi 10 kena sembelih se. Tuan-tuan, bila dah ada 10 ni, dia teringat kepada nazar dia, maka dia kena tunai lah. Nazar pun depan Kaabah. Dia kena tunai. Dia buat undian. 10 anak panah tu. Tulis nama anak-anak 10 orang. Cabut keluar. Abdullah. Adik-beradik yang lain bang, boleh tak buat sekali lagi? Sebab Abdullah ni budak baik. Keluarga dia sangat sayang. Adik-beradik semua sayang. Muka comel. Boleh tak tukar? Kita buat undian kali seterusnya. Lepas tu, tuan-tuan sekalian, buat undian kali kedua, keluar Abdullah. Undian kali ketiga, keluar Abdullah. Akhir sekali, dia nekat. Ini keputusan yang telah ditunjuk. Dia pun bawa Abdullah untuk disembelih. Orang Arab tahan. Orang Quraisy kata, tak boleh. Mu jangan buat pasal. Kamu tu ketua. Kamu ni pemimpin yang dihormati. Kalau kamu sembelih anak kamu ni, nanti dia akan jadi adat turun-temurun. Setiap orang lelaki yang ada 10 orang anak lelaki, setiap orang yang ada 10 orang anak lelaki, dia terpaksa sembelih seorang. Tak kesusah kami semua akan datang, dia kata. Dah, Abdullah kata, dah aku nak buat ke mana? Mu pergi jumpa bomo MH370 tu. Kan? Mu pergi jumpa bomo yang kita nak jumpa tak jumpa hari tu. Pergilah jumpa, kali ni jumpa dengan bomo tu. Bomo tu kata buat cabutan Abdullah dengan 10 ekor unta. Setiap kali cabut, keluar nama Abdullah, tambah 10 ekor. Keluar lagi, sampailah cabutan, tak keluarlah nama dia, unta yang ada itu perlu dikorbankan. Maka cabut lah. Sampai unta cukup 100. Lepas tu barulah cabut, barulah tak keluar nama Abdullah. Maka tebusan ke atas Abdullah, dikorbankan 100 ekor unta. Masyarakat Arab pada ketika itu, dalam bangsa Arab Quraisy tu, sebelum daripada itu ialah 10 ekor unta kalau kisos. Kalau dia bunuh, kan? Dia bunuh seseorang dan orang itu kalau dia orang tu tak redha, maka dia mungkin berlaku peperangan dan dia akan dihukum lah. Kan? Kalau kaum dia tak serah pada dia, peranglah, kan? Tapi kalau dia nak selesai cara baik, kaum dia akan sediakan 10 ekor unta sebagai diat, denda tu. Bermula daripada peristiwa Abdullah ini, Abdul Muttalib kata, lepas pada ini 100 ekor unta di atas pembunuhan seorang nyawa sebagai denda. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Sebab itulah Nabi SAW sebut, aku kan, tuan-tuan pernah jumpa. Nabi kata, aku adalah anak yang dilahirkan daripada 2 sembelihan. 2 sembelihan tu, satu Ismail yang nak disembelih oleh Ibrahim, yang kedua ialah Abdullah. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, kita kenal sikit. Kita kenal sepupu-sepupu Nabi ni. Hak warna hitam tu sepupu Nabi ya. Hak tulisan warna hitam tu sepupu-sepupu Nabi. Saya nak ajak tengok beberapa sepupu je. Kita kenal sepupu Nabi Ali je. Kan? Ramai sebenarnya sepupu Nabi. Sebahagian besar sepupu Nabi itu memeluk Islam. Cuma lambat dengan cepat. Ada yang peluk Islam awal, ada yang peluk Islam lepas Fathul Mekah. Okey. Daripada Haris lahirnya Abu Sufyan. Bukan Abu Sufyan hak yang kita belajar tu, bukan. Itu Abu Sufyan bin Harb. Ini Abu Sufyan bin Haris. Ini juga memusuhi Nabi SAW. Abu Sufyan ni. Sehingga pada hari dia bertemu dengan Nabi, dia mengucap dua kalimah syahadah dalam Fathul Mekah, Nabi tak pandang muka dia. Sebab zaman kecil dia sangat baik dengan Nabi, tetapi bila Nabi bawa dakwah, dialah orang yang paling memusuhi Nabi. Macam-macam dia buat pada Nabi. Dan pada hari dia mengucap syahadah, Nabi tak tengok muka dia. Tapi selepas daripada tu dah reda sikit, barulah okey. Biasalah, kan? Tuan-tuan, sebab teruk sangat Abu Sufyan bin Haris ni buat pada Nabi SAW. Baik. Kemudian ada mak saudara Nabi nama Safiyah. Kat mana kita jumpa cerita Safiyah? Tuan-tuan buka sirah, tuan-tuan akan jumpa nama Safiyah dalam perang Ahzab. Dalam perang Ahzab kan ada orang-orang Bani Quraizah yang nak serang daripada Nabi daripada dalam, kan? Dan orang Quraizah dah siap. Sebab pada ketika Nabi dan para sahabat berada di perbatasan untuk menghadap 10,000 tentera tu, dalam apa ada tentera sangat sebab semua beri tumpuan di parit, dekat dengan khandak. Tuan-tuan sekalian, jadi Quraizah kata orang lelaki tak ada.
Pengawal tak ada. Jom kita buat serangan. Ketika mereka nak buat serangan itu, Safiyah dengan pakaian lelaki, dengan beberapa orang perempuan yang lain, dengan berkuda, membawa pedang dan memancung beberapa orang Yahudi di situ. Orang Yahudi pun jadi takut. Oh, rupanya ada pengawal. Ada pengawal lelaki. Mereka pun balik berkurung berkampung, berkubu di perkampungan Bani Quraizah. Kan? Itulah Safiyah, mak saudara Nabi. Daripada Safiyah ni lahirnya Zubair. Safiyah ni masuk Mekah dulu. Masa di Mekah, dia kahwin dengan Al-Awwam. Maka anak dia Zubair bin Al-Awwam. Biasa dengar tak? Zubair bin Al-Awwam. Kan? Maknanya Zubair bin Al-Awwam adalah sepupu Nabi. Daripada sebelah mak. Zubair bin Al-Awwam. Al-Awwam ni mati awal lah. Mana masa Zubair masih kecil, Al-Awwam dah mati. Istimewanya Zubair ni tuan-tuan, dia sepupu Nabi. Bapa dia Al-Awwam bin Khuwailid. Al-Awwam bin Khuwailid. Siapa dia yang bapa nama Khuwailid dalam sejarah Nabi? Khadijah kan? Khadijah binti Khuwailid. Bermaksud Zubair ni anak saudara Khadijah. Anak saudara Khadijah. Sebab bapa dia Awam, dua beradik dengan Khadijah. Tuan-tuan. Baik. Jadi bila Nabi kahwin dengan Khadijah, daripada sepupu, dia juga menjadi anak saudara. Kan? Anak saudara. Lepas tu, Zubair ni, dia kahwin dengan Asma binti Abu Bakar. Kan? Rasulullah kahwin dengan Aisyah binti Abu Bakar. Nampak? Dah jadi beras, kata Piramli. Birasa biras. Kan? Dah jadi biras. Kan? Maknanya, abang ipar kepada Aisyah. Kan? Tukar lagi status jadi dia jadi abang pula. Kan? Dia jadi abang. Dalam masyarakat Arab, benda tu tak pelik. Jadi abang, jadi anak saudara. Lepas tu dalam masa yang sama, dia cucu saudara. Tak pelik. Sebab itulah Piramli buat keluarga 69 tu. Kan? Sebab dalam masyarakat Melayu, benda tu pelik. Bersilang-silang. Nak panggil apa ni? Nak panggil apa ni? Kan? Tuan-tuan ni rahmati Allah sekalian. Baik. Abu Talib. Dia ada anak nama Talib. Talib mati masa kecil. Talib ni mati masa kecil. Abu Talib ni bukan nama dia. Tuan-tuan buka dalam sejarah Arab, kalau baca sejarah Nabi, bila ada Abu depan tu, maknanya itu bukan nama sebenar. Anak sulung ni nama Talib, maka dia dikenali sebagai Abu Talib. Nama sebenar Abu Talib dalam maikat dia, Abdul Manaf. Kan? Dia ada Talib, Ja'far, Ali, Aqil dan Ummu Hani. Lepas tu, daripada Ummu Hakim lahirnya Amir dengan Arwah. Lepas tu, daripada Abdullah lahirnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu, daripada Umamah Umamah kahwin dengan Jahshin. Umamah ni mak saudara kahwin dengan Jahshin. Lahirnya Abdullah, Ubaidillah, lahirnya Sumamah, lahirnya Zainab bin Jahshin. Isteri Nabi Zainab. Maknanya isteri Nabi Zainab bin Jahshin tu sepupu Nabi tu. Hamnah dan Ummu Habibah. Hamnah ni adalah orang yang terlibat dalam peristiwa Aisyah difitnah dan orang yang disebat dengan 80 sebatan kerana kes Khazaf ini. Salah seorangnya ialah Hamnah. Lepas tu Zaid bin Thabit, antara yang disebat. Kan? Orang munafik yang menyebar berita beri alasan. Tak, aku tak cakap, aku tak kenalah. Kan? Tapi mereka ni orang yang taat kepada Allah. Mereka mengaku, ya aku juga terlibat. Maka sebat 80 sebatan. Maka bila bertemu dengan Allah besok, tak ada lah hukuman itu. Tapi orang-orang munafik yang menyebar fitnah tentang Aisyah, dia tak selesai lagi. Sebab dia tak kena hukum Khazaf. Baik. Arwah ada anak nama Khulaib. Arwah ni juga antara yang memeluk Islam. Kemudian Hamzah, pak saudara Nabi, juga memeluk Islam. Nama anak dia Umamah, Umarah dan Ya'la. Umarah mati masa kecil, Ya'la mati masa kecil. Umamah ini anak perempuan. Para sahabat pernah cadang Nabi kahwin dengan Umamah. Umamah ni cantik. Cadang kahwin dengan Umamah. Dan Nabi kata tak boleh. Nabi kata tak boleh, aku tak boleh kahwin dengan Umamah sebab Hamzah menyusu dengan Suaibah. Aku juga menyusu dengan Suaibah. Kan? Jadi dia dengan Hamzah tu anak susuan. Atikah, daripada Atikah lahirnya Zuhair. Zuhair mati masa kecil dan ada anak nama juga nama Abdullah. Kemudian Abdul Uzza. Siapa Abdul Uzza? Abdul Uzza ni ialah Abu Lahab. Abu Lahab. Kan? Ada anak nama Dirrah, Utaibah,
Utbah Mu'tib. Kan? Dirah masuk Islam masa awal di Mekah. Lepas tu Utaibah sebelum Nabi jadi Rasul, dia kahwin dengan Ruqayyah. Utbah kahwin dengan Ummu Kalsum. Dua sepupu Nabi ni kahwin dengan anak Nabi. Ketika Nabi menyampaikan dakwah, dua orang ni bawa anak Nabi tu pergi jumpa Nabi, serah Nabi, malukan Nabi, maki hama Nabi. Utaimah ludah Nabi. Aku ceraikan anak. Menceraikan isteri depan bapa mertua, satu kehinaan dalam masyarakat Arab. Kan? Maknanya Nabi terima tekanan yang sangat hebat pada ketika itu datang. Sehingga bila Utbah dia ludah Nabi, Nabi kata, kamu akan mati dimakan binatang buas. Dan Utaibah mati dimakan harimau ketika dalam perjalanan untuk pergi berdagang. Utbah masuk Islam lewat. Utbah tu jahat juga ni. Tapi akhirnya Allah beri hidayah. Dia masuk Islam dalam Fathul Mekah. Dia masuk Islam. Kemudian Barrah, mak saudara Nabi ni, kahwin dengan Asad. Lahirnya Abu Salamah. Kan? Abu Salamah. Yang isteri Abu Salamah tu Ummu Salamah. Bila Abu Salamah mati dalam perang Uhud, Nabi SAW kahwin dengan Ummu Salamah. Maknanya Ummu Salamah isteri sepupu dia. Baik. Anak Muttalib yang paling kecil ialah Abbas. Dan daripada Abbas ni lahirnya Abdullah Ibnu Abbas. Kan? Ibnu Abbas ni Abdullah. Ibnu Abbas kan? Antara orang yang terkenal dalam periwayatan hadis. Baik, ada Fadal, Ubaidillah, Qisam. Istimewanya Abbas ini ialah semua anak dia dan isteri dia memeluk Islam. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Baik, sikit. Gereja Al-Qulais. Ini gereja yang dibuat oleh Abraha. Untuk pindah supaya orang pergi buat haji di Yaman. Gereja ni sampai hari ni ada. Dan orang buat tempat buang sampah. Kan? Dan daripada inilah berlakunya serangan ke atas Mekah kerana orang Arab yang marah pergi lomo najis di gereja dan menyebabkan Abraha melakukan serangan ke atas Kaabah. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, saya nak terus. Kita ada suara. Okey. Ni sedutan daripada satu filem. Yang tu Abdul Muttalib tu. Abdul Muttalib pada saat Abraha nak serang tu, dia pergi depan Kaabah. Dia berdoa depan Kaabah. Ketika dia berdoa tu, tiba-tiba dia melihat sekumpulan burung yang sangat banyak menuju Kaabah. Burung ni dia pergi Kaabah dulu. Dia tawaf buat umrah dulu, lepas tu pergi baru serang Abraha. Kan? Dia tengok sekumpulan burung. Okey. Okey. Datang burung yang ramai, yang banyak, mengelilingi Kaabah dulu. Dia berdoa tu dia, ya Allah, kan? Rumah ni adalah rumahmu. Kata, kami memohon perlindungan daripadamu dan melindungi juga rumah kamu. Jadi burung datang. Allah Subhanahu Wa Taala hantar burung. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, yang ni Allah Subhanahu Wa Taala gambarkan dalam surah Al-Fil. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Kan? Alam yaj'al kaidahum fi tadlin. Baik, Abraha datang dengan gajah, 13 ekor gajah. 13 ekor gajah. Gajah yang dia naik, nama gajah tu Mahmud. Nama gajah tu. Tentera dia datang dan sampai satu peringkat gajah tu tiba-tiba berhenti. Tuan-tuan, binatang ni dia ada naluri semula jadi yang Allah berikan kepada binatang. Saya pergi ke Aceh, orang Aceh cerita sebelum tsunami, lembu ni dah meronta-ronta terajang kandang dia, lari ke bukit. Kambing ni dah melompat-lompat, putus tali, lari ke bukit. Sebab itulah binatang, ada yang mati tapi tak banyak. Tuan-tuan, yang banyak mati manusia. Sebab kita tak tahu.
binatang dia ada sistem pengesan alam dia sendiri, maka dia dalam kes ini gajah enggan untuk terus menuju ke arah Kaabah. Menyebabkan mereka paksa berlaku kekecohan. Orang tanya, "Ustaz, kenapa orang pelakon-pelakon tu warna hitam semua, negro?" Tuan-tuan, sejarah Abraha, mereka ni, Abraha ni dan menteri-menteri ni datang daripada Habsyah. Habsyah ni Afrika lah, kan? Jadi mereka ni tu Abraha, tu watak Abraha dalam filem ini. Baik, tengah-tengah kecoh itu, dalam keadaan kecoh, kuda-kuda pun bertempiaran lari meninggalkan tentera Abraha. Dan di situlah burung-burung yang ada tengah kecoh tu, burung-burung yang ada tu selesai saja dia mengelilingi Kaabah, burung ini pun terus bergerak menuju ke arah tentera Abraha. Okey, dengan jumlah yang sangat banyak, dan di situ burung-burung ini melepaskan batu-batu. Masa ketika burung ini lalu, terkejut ya. Kuda-kuda lah lari dah. Kuda-kuda semua lari, meronta lari. Kemudian tak lama selepas daripada itu, burung-burung ini melepaskan batu-batu yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam surah Al-Fil, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlin wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratim min sijil. Melepaskan batu-batu yang panas. Yang akhirnya Allah gambarkan dalam Quran seperti daun-daun yang dimakan ulat. Tuan-tuan tengok daun yang dimakan ulat, berlubang. Macam itulah tentera Abraha lepas kena batu ni. Berlubang. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, ni selingan ni lah ni. Kan, maklumlah pagi-pagi subuh ni orang mengantuk. Okey. Habis semuanya terkorban. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, anak Nabi ada Qasim, anak sulung dia, sebab itulah Nabi dikenali sebagai Abu Qasim. Anak sulung Nabi ni, tapi meninggal masa kecil. Lepas tu Abdullah meninggal masa kecil. Yang hidupnya Zainab, Ruqayyah, Ummu Kalsum. Zainab ada suami dia Abil As. Tuan-tuan kena tahu ni sejarah setiap anak Nabi ni. Lepas tu Ruqayyah ni selepas dia diceraikan oleh, tadi kita tengok cerita Ruqayyah diceraikan oleh suami dia, anak Abu Lahab tadi kan. Nabi kahwinkan dengan Osman. Ruqayyah ni Nabi kahwinkan dengan Osman. Lepas tu Ruqayyah meninggal dunia. Bila Ruqayyah meninggal dunia, Ruqayyah ni dia meninggal dunia selepas Nabi balik daripada perang Badar. Sebab itulah dalam perang Badar, tuan-tuan baca sejarah perang Badar, Osman dia tak ikut. Dia tak pergi dalam perang Badar sebab Nabi perintahkan Osman menjaga isteri dia Ruqayyah yang sedang sakit. Dan balik pada Badar, Ruqayyah meninggal dunia, dan selepas daripada itu Nabi kahwinkan pula Osman ini dengan anak Nabi yang seorang lagi, namanya Ummu Kalsum. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, jadi Osman ni ada dua anak Nabi yang jadi isteri dia, meninggal, kahwin pula seorang lagi dengan Ummu Kalsum. Tuan-tuan, dan satu lagi anak lagi Nabi nama Fatimah, Nabi kahwinkan dengan Ali bin Abi Talib. Dari anak cucu Nabi ni daripada Ali, daripada Zainab tu nama Ali dan Umamah. Abdullah ni meninggal dunia, anak Ruqayyah Abdullah ni meninggal dunia masa kecil. Lepas tu Fatimah ada anak nama Hasan, Husin, Mohsin meninggal masa kecil. Zainab, Ummu Kalsum dan Ruqayyah. Kan? Nabi namakan sama dengan nama anak Nabi ni. Bila lahir, Nabi yang namakan cucu-cucu dia. Cucu-cucu Nabi tu Nabi yang namakan. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, semuanya ada sejarah. Nabi namakan Zainab, masa tu Zainab meninggal dunia dah. Nabi namakan Ruqayyah, masa tu Ruqayyah dah meninggal dunia dah. Nabi namakan Ummu Kalsum, masa tu Ummu Kalsum dah meninggal dunia. Anak Nabi semuanya meninggal dunia pada ketika Nabi hidup, kecuali Fatimah. Fatimah meninggal selepas beberapa bulan Nabi wafat. Yang lain semua mati ketika hayat Nabi SAW. Ini isteri-isteri Nabi. Orang tanya, kenapa Ustaz isteri Nabi banyak? Kan? Kita boleh sampai 4 je.
Lepas tu ada orang perempuan pula, dia kata, "Ustaz, pasal apa Islam? Saya pernah tanya kuliah muslimat. Saya ni bukan," dia kata, "bukan saya nak engkar, Ustaz, tapi saya nak tahu kenapa orang lelaki boleh kahwin sampai 4." Kan? Kenapa orang Islam benarkan orang lelaki kahwin ramai? Saya kata tak betul. Islam tak benarkan orang lelaki kahwin ramai. Islam tak benarkan. Sebab sebelum daripada kedatangan Islam, sebelum Nabi diutuskan sebagai Rasul, isteri kepada Raja Rom ada 100 orang. Raja Parsi 100. Isteri kabilah pemimpin bangsa Arab 20-30 isteri. Maknanya sebelum kedatangan kedatangan Islam ni, orang Arab beristeri sangat ramai. Bila Islam datang, Islam hadkan. Bukan Islam ajar kahwin ramai. Islam hadkan. Tak boleh. 4 je. Sebelum daripada tu 13. Kan? 18. 23 isteri bangsa Arab ni. Baik, tu satu. Yang kedua, orang tanya pula, kenapa Rasulullah boleh kahwin lebih pada 4? Kan? Baik, dia gini. Yang pertama, isteri Nabi ni akan jadi semua perbuatan Nabi dalam rumah luar rumah akan direkod. Kita tengok dalam Syama'il tu kan, macam mana dada Nabi pakai capal macam mana, kemudian dahi Nabi macam mana, rambut macam mana, janggut macam mana, semua disebut. Siapa yang merakam? Sahabat. Sebab sahabat ramai. Sahabat tengok, sahabat kata janggut Nabi macam ni, sahabat kata kening Nabi macam ni, kulit Nabi macam ni, Nabi berjalan, gaya Nabi berjalan macam ni. Semua itu rakaman lah tu. Cuma tak ada lah handphone dia nak rakam perjalanan. Rakam dalam bentuk percakapan yang hari ni disebut sebagai hadis. Baik, itu luar rumah, ramai yang rakam. Dalam rumah juga merupakan khazanah ilmu yang mesti ditinggalkan kepada umat dia. Maka dalam rumah tanggungjawab isteri. Maka sebab itulah tak cukup untuk rakam hak dalam rumah ni hanya beberapa orang isteri saja. Maka Allah benarkan isteri Nabi ramai ni sebab merekalah yang akan merakam segala perbuatan-perbuatan Nabi. Macam mana Nabi bergurau dengan isteri, macam mana Nabi marah dengan isteri, kan? Peristiwa Nabi menceraikan Hafsah, lepas tu Nabi rujuk balik. Kemudian macam mana Nabi berhadapan dengan fitnah Aisyah. Semua peristiwa-peristiwa. Wajah memek muka Nabi ketika Nabi bersama dengan isteri, ketika Aisyah. Semua dirakam oleh isteri-isteri ini. Itu tujuan Allah Subhanahu Wa Taala membenarkan. Kemudian yang kedua, atas urusan dakwah. Sebab apa? Contoh, Juwairiyah bin Al-Haris. Bapa dia Al-Haris, ketua Bani Mustaliq. Perang dengan Nabi, Bani Mustaliq ni kalah Bani Mustaliq. Kemudian Nabi kahwin dengan Juwairiyah. Sebab Nabi kahwin dengan Juwairiyah, bapa dia Al-Haris peluk Islam, bapa Juwairiyah ni peluk Islam, dan seluruh Bani Mustaliq peluk Islam. Asalnya musuh, lawan Nabi. Nabi kahwin dengan anak, habis semua masuk Islam. Kan? Kemudian jangan tengok hak orang kata, oh sedap lah Nabi 13, kita 4 je. Jangan tengok itu je. Kan? Nabi puasa sunat Isnin Khamis wajib bagi dia. Semayang tahajud, kan? Semayang tahajud wajib bagi Nabi. Nabi tak pernah tinggal sehingga bengkak kaki. Semayang witir tak pernah tinggal. Jangan kira hak sedap je, kan? Tak pernah tinggal. Itu antaranya, kan? Kita isteri seorang subuh tak sampai, kan? Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Baik, saya tinggal tu dulu. Saya terus nak pergi ke sikit, lebih kurang dalam 15 minit, kewafatan Nabi SAW. Ini tajuk khusus sebenarnya, tapi saya ringkaskan. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, bermulanya Nabi ni pada 7 Hijrah, Nabi meninggal 11 Hijrah. Pada 7 Hijrah ada satu peristiwa yang kesannya Nabi rasa ketika Nabi nak wafat. 7 Hijrah tu ialah Nabi diracun di Khaybar selepas perang Khaybar. Nabi makan daging. Nabi suka bahagian peha kambing. Kemudian ketika Nabi makan, masuk dalam mulut, tak sempat telan, kambing tu beritahu pada Nabi. Nabi luah. Tapi ada sahabat nama Bishr bin Al-Barra telan, meninggal serta-merta. Dan apabila disiasat, ada perempuan Yahudi yang menghidangkan makanan ini. Perempuan Yahudi yang menghidangkan makanan itu. Dan perempuan ni tujuan dia kata apa? Dia kata, setakat yang aku belajar, Nabi
Nabi akhir zaman yang Allah utuskan, dia mati bukan kena racun. Kalau mu mati, le ni, memang mu bukan Nabi lah. Dia kata. Tujuan ni untuk uji sahabat ini Rasul yang akhir zaman ataupun tidak. Dan tuan-tuan sekalian, dan perempuan itu dijatuhkan hukuman qisas kerana dia melibatkan kematian sahabat Bishr bin Al-Barra. Dan disitulah tuan-tuan sekalian, dalam peristiwa ketika Nabi nak wafat, Nabi sebut, wahai Aisyah, aku masih merasa kesan daripada makanan yang aku makan semasa di Khaybar dulu. Maknanya ada kesan. Walaupun Nabi tak sempat telan, tapi kesan racun yang sangat kuat itu menyebabkan ketika Nabi nak wafat, Nabi merasainya. Baik. 10 Hijrah, ni saat-saat sebelum Nabi wafat ni. 10 Hijrah, Nabi umum nak menunaikan haji. Bila Nabi umum menunaikan haji, seluruh orang-orang Islam yang dah ramai pada ketika itu, semuanya nak pergi haji dengan Nabi. Maka dekat saja bulan haji, mereka terus bergerak menuju ke Madinah untuk menyertai rombongan haji Nabi. Start daripada Madinah. Kan? Habis penuh. Madinah tu penuh lah, ramai orang nak pergi. Maka bergerak dah untuk menunaikan haji, dan itulah haji yang terakhir, haji yang pertama dan haji yang terakhir bagi Nabi. Dan tuan-tuan sekalian, Nabi SAW dah bagi gambaran dah. Nabi kata, aku mungkin tak pasti ni, tahun depan aku boleh jumpa kamu ke tak ni. Nabi dah bagi hint, bagi gambaran dah. Tahun depan mungkin tak jumpa dah kot kita ni. Nabi melepaskan misi dakwah Muaz bin Jabal. Nabi lepaskan misi dakwah Muaz bin Jabal. Nabi sebut kepada Muaz, mungkin kita tak bertemu dah. Dan memang ketika Nabi mati, Muaz berada di Yaman. Baik, kemudian tuan-tuan sekalian, kembalinya Nabi daripada menunaikan haji ini, Nabi banyak beristighfar. Dan inilah sunnah yang paling agung bagi orang yang meningkat usia dia. Bila meningkat usia, dah menunaikan fardu haji atau sebagainya, maka dia kena banyakkan istighfar. Dan Nabi SAW istighfar lebih daripada 70 kali sehari. Ni kita kena muhasabah ni. Kita berapa kali ni sehari? Dengan kita istighfar, dengan kita cakap benda yang buruk. Kan? Cuba banding, compare tengok banyak ni. Kan, kena muhasabah ni. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, lepas tu pada 11 Hijrah, 29 Safar, kembali daripada perkuburan Baqi'. 29 Safar, Nabi meninggal 12 Rabiul Awal. Maknanya dalam 13 ke 14 hari tu, daripada 29 Safar tu. Kembali daripada perkuburan Baqi', baginda rasa pening dan tubuh dia panas, dan orang nampak urat di kepala timbul. Dan Nabi sakit lah tu. Nabi dah sakit. Ketika tu usia 63 tahun. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, sakit Nabi antara 13 ke 14 hari, dan Nabi tetap solat berjemaah selama 11 hari. Hanya beberapa hari je, itu pun tak boleh bangun dah. Kan? Tak boleh bangun dah. Okey, kita baru kena ketik semua api kat kaki. Tak mari dah semayang. Baik. Kemudian minggu terakhir, Nabi masa tu berada di rumah Maimunah. Nabi kata, giliran siapa ni rumah ni? Maimunah dia faham. Nabi suka bermalam. Nabi suka rumah Aisyah. Sebab rumah Aisyah ni sebelah masjid. Tuan-tuan nak tengok rumah Nabi, kubur Nabi yang kita pergi umrah tu, kan, kubur Nabi, itulah rumah Nabi. Sebab Nabi ni bila dia wafat, Nabi wafat di ruang tamu. Nabi wafat di ruang tamu. Ruang tamu Nabi tu berdasarkan kepada space, boleh letak 3 orang. Kan? Boleh letak 3 jenazah. Sebab tu ada 3 sekarang ni. Kan? Itulah ruang tamu. Nabi wafat di ruang tamu. Di situlah Nabi wafat. Di situlah juga dikebumikan Nabi. Di tempat mana Nabi wafat tu. Tuan-tuan. Baik. Rasulullah tanya isteri dia, giliran siapa? Lepas tu kebanyakan isteri dia faham lah, ni Rasulullah nak pergi rumah Aisyah ni. Kan? Dan mereka membenarkan untuk Rasulullah dibawa, sedang keadaan sakit tu dibawa ke rumah Aisyah. Tuan-tuan sekalian, kemudian Rasulullah berada di rumah Aisyah tu sampai Rasulullah wafat. Baik, 5 hari sebelum wafat, hari Rabu, suhu demam Rasulullah semakin tinggi. Rasulullah menggigil. Kemudian Rasulullah kata, lumurkan air di badan aku supaya aku dapat terus memberi nasihat. Maknanya walaupun sakit tu, Rasulullah tak nak hampakan orang tu. Orang datang nak minta nasihat, orang datang nak tanya hukum, orang datang nak tanya masalah, kan, orang datang nak tahnik anak. Jadi Rasulullah bimbang takut tak dapat nak sempurnakan permintaan ni. Rasulullah kata, lumurkan air di badan aku supaya aku boleh
menasihat orang. Lepas Rasulullah masuk dalam masjid, Rasulullah naik di atas mimbar dalam keadaan uzur. Rasulullah naik di atas mimbar. Rasulullah kata, barang siapa yang pernah aku pukul di belakang dia, ini belakangku, silakan. Nabi kata, Nabi ajar apa? Nabi ajar dosa dengan Allah, minta ampun dengan Allah. Dosa sama manusia, kena minta ampun sama manusia. Kan? Tuan-tuan, Tok Imam kita cakap, kan, kalau lah Tok Imam kata, kita makan minum sama Tok Imam kita kata, aku ni sebelum tidur aku maafkan semua orang. Kan, aku kenal ke tak kenal aku maafkan semua orang. Kita kan pernah ngumpat Tok Imam. Kan, kita kata alhamdulillah Tok Imam maaf. Tak selesai lagi. Sebab hukum minta maaf, kerana kita buat sesuatu pada Pak Imam kan, hukum minta maaf tu, apa hukum dia? Sunat ke? Tak. Hukum dia wajib. Hukum bila kita buat sesuatu, kita fitnah dia ke, kita buat apa-apa yang tak patut pada dia, hukum minta maaf tu wajib. Walaupun mulut dia kata aku maaf dah, siapa-siapa yang buat apa-apa kat aku maaf. Walaupun dia lafazkan begitu, kita belum selesai. Tetap kena pergi minta maaf. Okey? Kemudian Nabi kata, atas mimbar tu, sesungguhnya ada seorang hamba yang diberi pilihan oleh Allah sama ada nak hidup di atas dunia kekal sampai hari kiamat, ataupun dia nak berada di sisi Allah. Hamba itu memilih Allah. Nabi sebut hamba itu memilih Allah. Nabi tak sebut nama. Sebenarnya Nabi lah tu. Kan? Allah, malaikat datang offer, ya Rasulullah, Allah bagi pilihan. Engkau nak hidup sampai hari kiamat, menikmati selesai hidup kamu tu bila kiamat kamu mati, ataupun kamu nak bertemu dengan Allah sekarang, saat ini. Nabi SAW kata, aku nak bertemu dengan Allah, tak mau hidup sampai hari kiamat. Jadi Nabi sebut seorang hamba Allah tu, maksudnya Nabi. Abu Bakar menangis. Sebab Abu Bakar faham maksud hamba Allah tu Nabi. Abu Bakar menangis. Orang sahabat lain pelik, apa pula? Kan? Nabi SAW kata, orang yang paling tahu alaku ialah Abu Bakar. Sebab itulah dia menangis. Barulah sahabat-sahabat lain pun rasa sebab, rasa bersalah, rasa nak menangis dan sebagainya. Baik. 4 hari sebelum wafat, hari Khamis, sakit Rasulullah tidak berkurang. Walaupun sakit, Rasulullah tetap imamkan solat. Kemudian maknanya subuh, Zuhur, Asar, Maghrib, menjelang Isyak. Empat waktu tadi Nabi jadi imam. Menjelang Isyak, Nabi makin tenat sehingga baginda tak mampu untuk pergi ke masjid. Duduk di rumah Aisyah sebelah tu, kan? Rasulullah tanya, wahai Aisyah, dah azan dah ni? Dah azan apa semua, azan Isyak. Wahai Aisyah, dah semayang ke belaka tu? Aisyah kata, belum ya Rasulullah, mereka menunggu kamu ya Rasulullah. Okey, mandikan aku. Rasulullah kata, mandikan aku. Maksud mandi tu, mandi orang sakit ni lap dengan air lah, kan? Maknanya Aisyah ambil air, lap Nabi semua. Nabi siap pakaikan baju Nabi, bubuh minyak wangi dan sebagainya. Lepas tu Nabi cuba bangun, Nabi jatuh dan pengsan dan kecoh dalam masjid. Kan rumah sebelah ya, semua sahabat kecoh ni. Nabi pengsan. Lepas tu bila Nabi sedar, Nabi tanya, adakah mereka semua dah semayang, dah solat? Aisyah kata, belum ya Rasulullah, mereka menunggu kamu ya Rasulullah. Nabi cuba bangun. Dalam keadaan cuba bangun tu, jatuh untuk kali kedua Nabi pengsan. Dan kali ketiga demikian juga Nabi pengsan. Nabi sedar pada kali yang ketiga. Nabi kata, suruh Abu Bakar jadi imam, aku tak mampu jadi imam dah. Itulah kali pada sebab apa mereka tunggu Rasulullah? Sebab sepanjang hayat di Masjid Nabawi itu tak pernah orang lain jadi imam. Jadi tak berani lah, melainkan dengan arahan Nabi, kan? Sebab itulah tuan-tuan nak jadi imam ni, kan? Bila imam sunnahnya ialah bila imam suruh baru kita pergi. Jangan kita tengok, oh imam ada, tak apa lah, aku baca pada imam, dia lompat. Tak salah tu. Dari segi adab tak betul tu. Biar bila imam kata, ustaz, kita pergilah, kan? Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Kemudian Aisyah tak setuju. Masa lantik Abu Bakar tu, sebab Aisyah ni anak dia, kan? Ya Rasulullah, Aisyah kata, ayah aku ni bila dia baca Quran, dia nangis. Tak esok-esok nangis. Kata, tak boleh jadi imam ni.
Tuan-tuan, Nabi kata suruh Abu Bakar. 3 kali Nabi bercakap. Kan? Aisyah protes lagi. Nabi kali ketiga, Aisyah tahulah, Aisyah fahamlah Rasulullah memang nak Abu Bakar. Kan? Jadi Abu Bakar jadi imam, tuan-tuan sekalian. 2 hari sebelum wafat, hari Sabtu, Rasulullah rasa badan dia ringan sikit. Tadi tak boleh bangun langsung ni, nak pergi semayang ni. Ni dah boleh dah, tapi kena papah. Kan? Baginda dipapah oleh 2 orang lelaki. Dipapah, dan Aisyah kata nampak Nabi berjalan, tapi dalam masa sebelah kaki Nabi tu diheret di atas tanah. Kan? Masjid Nabawi tu tanah pasir, kan, diheret sehingga aku nampak garis lurus, satu garisan lurus. Mana sebelah kaki Nabi bergerak, sebelah kaki Nabi tak larat nak angkat, diheret di atas tanah. Kan? Kemudian Abu Bakar bila dah berdiri kat semayang Zuhur, Abu Bakar dah berdiri untuk jadi imam. Jemaah dah saf. Abu Bakar berundur. Abu Bakar berundur nak bagi laluan pada Nabi. Nabi memberikan isyarat. Maknanya terus jadi imam. Abu Bakar jadi imam lah. Dan Nabi minta didudukkan dekat dengan Abu Bakar, semayang belakang Abu Bakar sebagai makmum. Dan Abu Bakar mengimamkan solat. Rasulullah mengeraskan bacaan takbir agar didengar oleh orang ramai. Orang dengar suara Nabi masa tu, tuan-tuan, kan, punya seronok ni. Kan, dah berapa hari tak dengar suara Nabi ni, seronok. Abu Bakar mengimamkan solat sebanyak 17 waktu sepanjang Nabi sakit. Baik, 1 hari sebelum wafat, hari Ahad, Rasulullah merdekakan hamba-hamba dia. Pembantu-pembantu hamba-hamba tu Rasulullah merdekakan. Lepas tu ada 7 dinar. Harta Nabi itu ada 7 dinar. Nabi sedekahkan semua 7 dinar itu. Tuan-tuan biasa dengar Radio Aikim 7 dinar. Inilah cerita dia, kan? Bila dengar radio kan, cuba hayati tengok. Ni perjalanan saat-saat Nabi nak wafat, 7 dinar. Kan, baginda menghadiahkan senjata, pedang-pedang semua dia bagi hadiah dah. Dia bagi hadiah dah pada para sahabat. Kemudian Rasulullah menggadaikan baju besi untuk dapatkan 30 sok gandum. Baju besi ni digadaikan pada seorang Yahudi. Untuk dapat 30 sok gandum, satu sok 3 kilo, 30 kilo. 90 kilo, 3 kali 30, 90 kilo. Isteri Nabi pada ketika itu ada 9 orang. 9 orang, maka setiap orang dapat 10 kilo lah. Bukan ukur 10 kilo, ukuran zaman itulah. Ini ukuran zaman sekarang, saya tukarkan supaya kita faham. Baik, orang tanya kenapa bagi gadai baju besi pada orang Yahudi, kenapa tak gadai pada para sahabat? Tuan-tuan, Nabi ni haram terima sedekah. Nabi bimbang, takut dia gadaikan pada orang Islam. Nanti bila dia wafat, sahabat akan bawa baju besi itu pergi ke rumah isteri dia. Ni baju Nabi gadai, Nabi dah wafat, tak apalah, aku bagi ke Nabi itu, aku kira sedekah. Tu Nabi risau. Nabi bimbang benda itu berlaku. Maka Nabi pinjam dengan Yahudi, gadai dengan Yahudi, dan nilai baju besi itu sama dengan 30 sok. Mana kalau tak bayar pun, baju besi itu nilai gandum 30 sok. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Kemudian waktu subuh sebelum wafat, hari Isnin, Nabi selak tabir. Ketika semayang subuh ni, Nabi selak tabir sambil tersenyum. Kan? Para sahabat suruh tengok Rasulullah muka bercahaya, berseri-seri, muka senyum sebelum ni nampak muka sakit. Semuanya bergembira, tuan-tuan. Masing-masing bangun, masing-masing dah duduk soft ni. Masing-masing nak pergi pada Nabi. Nabi beri isyarat untuk supaya meneruskan solat bersama Abu Bakar, solat subuh, tuan-tuan sekalian. Kemudian balik rumah, masing-masing balik rumah cerita pada isteri. Pagi tadi Rasulullah senyum, alhamdulillah, dah seronok dah ni. Menjelang waktu duha sebelum Nabi wafat hari Isnin, Nabi panggil Fatimah. Fatimah pun datang. Kemudian Nabi bisikkan sesuatu, Fatimah menangis. Lepas tu Nabi bisikkan sekali yang kedua, Fatimah tersenyum. Nabi bisik kali pertama, menangis. Yang ni yang ada hadis daripada Aisyah selepas Nabi wafat tu. Aisyah tanya Fatimah. Fatimah jawab, aku menangis sebab Rasulullah bisik. Rasulullah kata malaikat maut akan datang sebentar lagi. Jadi sebab tu aku menangis, Rasulullah akan wafat. Dah tu yang mu senyum, Rasulullah bisik kali kedua, aku senyum sebab Rasulullah kata orang pertama yang akan mengikut jejak langkah aku wafat ni orang pertama di kalangan kaum keluarga kita ialah kamu, wahai Fatimah. Kata Nabi. Fatimah pun senyum. Gitu tuan, senyum. Beritahu nak mati ni. Kita kalau bisik nak mati minggu depan, tak tidur dah malam tu. Bukan minggu depan, besok tu mati kerana susah hati.
Tuan-tuan. Baik, tuan-tuan. Rasulullah panggil Hasan, Husin dan cucu-cucu dia. Rasulullah peluk dan Rasulullah beri nasihat yang baik. Rasulullah panggil isteri-isteri dia. Rasulullah bagi nasihat kepada isteri-isteri dia. Tuan-tuan sekalian, saat-saat sebelum kewafatan Nabi itu, Aisyah tarik Rasulullah duduk di atas pangkuan. Duduk atas pangkuan. Jadi maknanya hadis ummati tu, tuan-tuan, kalau tuan-tuan baca hadis ummati tu, kata Rasulullah berada di atas pangkuan Fatimah, kan? Jadi sebab tu hadis itu ditolak, kan? Sebab Rasulullah mati di pangkuan. Ummati ni ada Nabi sebut tapi bukan dekat nak wafat. Ada satu peristiwa lain, panjang cerita tu, kan? Jadi ada satu peristiwa lain. Dekat Nabi nak wafat ni, Nabi berada di pangkuan Aisyah. Kemudian Abdul Rahman bin Abu Bakar masuk, kebetulan ada pegang kayu sugi, pegang siwak tu. Nabi pun Aisyah tahu Rasulullah suka bersugi, kan? Rasulullah suka bersugi. Aisyah pun minta, Aisyah gigit untuk lembutkan, dan Aisyah siwak Nabi SAW dalam keadaan Nabi dah sangat lemah pada ketika itu. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Kemudian dalam keadaan tengah bersugi tu, Aisyah dengar suara Nabi kata, sesungguhnya mati itu satu penderitaan. Sakit nak mati ni, Nabi kata satu penderitaan. Kemudian selesai bersiwak, Rasulullah mengangkat tangan menunjuk ke langit. Rasulullah sebut Allahumma rafiqul a'la, Allahumma rafiqul a'la, Allahumma rafiqul a'la. Tuhan yang maha tinggi, rafiqul a'la, Tuhan yang maha tinggi, kan? Kali ketiga Nabi sebut Allah, Nabi mengakhiri ucapan dengan Allahumma rafiqul a'la, menggambarkan kecintaan Nabi, rindu Nabi kepada Allah, rafiqul a'la ini. Dan Nabi menghembuskan nafas yang terakhir, innalillah wa inna ilaihi raji'un. Bila Nabi wafat, tuan-tuan sekalian, seluruh Madinah terkejut. Semua menangis. Ada yang pengsan. Tuan-tuan bayangkan orang yang sangat dikasihi oleh mereka ni tiba-tiba wafat. Orang yang sering beri nasihat, orang yang menyelamatkan dulu penyembah berhala, tiba-tiba hari ini dah beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semuanya menangis. Madinah menjadi suram, sehingga Anas bin Malik kata, aku tak pernah lihat hari yang paling suram dan muram di Madinah melainkan pada hari ini. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, kemudian dalam keadaan kecoh itu, Umar terpaku. Sampai Umar tak boleh, maknanya Umar kata jangan siapa-siapa kata Rasulullah wafat. Sesiapa yang kata Rasulullah wafat, aku akan pancung leher dia, aku akan potong tangan dia, aku akan potong kaki dia. Maknanya sayangnya Umar kepada, bukan tak terima hakikat, tapi sayangnya Umar kepada Rasulullah. Sesungguhnya Muhammad Rasulullah ini bermunajat sebagaimana Nabi Musa alaihissalam bermunajat. Ketika Nabi Musa keluar bermunajat meninggalkan kaum dia semua sangka dia dah mati. Tiba-tiba dia balik dengan kitab Allah, dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah pun begitu, kata Umar. Dalam keadaan kecoh itu, tuan-tuan sekalian, Madinah menjadi gawat. Kemudian Abu Bakar, dia masuk bertemu dengan Rasulullah, masuk tengok, dan dia confirm Rasulullah wafat. Abu Bakar cium antara dua kening Nabi ni, Abu Bakar cium. Kemudian Abu Bakar keluar. Abu Bakar kata, sesiapa yang menyembah Muhammad, sesungguhnya Muhammad telah wafat. Sesiapa yang sembah Allah Subhanahu Wa Taala, Allah tidak mati. Kemudian dia baca ayat, wa ma Muhammadin illa rasulun qad qalat min qablihi rasul. Sesungguhnya Muhammad tidak lain hanyalah seorang rasul, telah berlalu sebelum daripada rasul-rasul yang lain juga rasul-rasul itu wafat. Apakah jika dia wafat ataupun dibunuh, kamu akan berpaling? Maka ia tidak mendatangkan mudarat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ali Imran ayat 144. Abu Bakar baca surah Ali Imran ayat 144, dan Ibnu Abbas kata, demi Allah kami seakan-akan tidak tahu bahawa Allah telah menurunkan ayat yang dibaca oleh Abu Bakar. Lalu kami pun semua membaca ayat itu sama-sama, dan akhirnya mereka menerima bahawa memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan mereka buat selama-lamanya. Bila baca ayat tu, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, akhirnya hari Selasa, Rasulullah wafat hari Senin, ni slide terakhir ni. Hari Selasa Rasulullah dimandikan. Siapa yang mandikan Rasulullah? Ali bin Abi Talib, menantu. Abbas bin Abdul Muttalib, bapa saudara. Kemudian Fadl bin Abbas, sepupu. Kusam bin Abbas, sepupu. Kemudian Usamah bin Zaid, cucu angkat anak Zaid bin Harithah. Zaid Harithah anak angkat, yang ni cucu angkat.
Kemudian Syukran, bekas hamba Rasulullah. 7, Aus bin Khawli, ini orang Madinah. Kan, Aus bin Khawli ni dia pergi jumpa, dia kata aku nak mandikan Rasulullah. Ali tanya, apa alasan kamu nak mandikan Rasulullah? 2. 1, aku ahli Badar. Aus Khawli ni memang ahli Badar. Zaman tu tuan-tuan, ahli Badar ni ada pangkat. Dia merupakan pangkat yang kemuliaan lah. Siapa-siapa bila dalam masalah disebut ahli Badar. Orang lain tak lawan lah. Tuan-tuan baca tak sejarah Muhammad Al-Fatih yang nak ikut sejarah sebelum Muhammad Al-Fatih, masa serangan, bukan masa Muhammad Al-Fatih, masa serangan, masa sahabat-sahabat yang lain nak pergi serang untuk dapatkan ni Yazid bin Muawiyah. Zaman ni antara yang nak ikut ialah Abu Ayyub Al-Ansari, 90 tahun umur dia. Kan? Nak pergi bebaskan Konstantinopel, tapi gagal lah kan cubaan itu. Abu Ayyub ni dia kata aku nak ikut. Yazid kata tak boleh pakcik. Pakcik dah tua 90. Mana boleh, nanti susah kami nak bawa benda. Engkau tahu tak, aku ni ahli Badar. Dia sebut saja ahli Badar, Yazid pun kata boleh, jom. Maknanya ahli Badar ni ada pangkat pada zaman itu. Jadi Aus bin Khawli kata dia, aku ahli Badar. Yang kedua, aku ni orang Madinah. Nanti lepas ke bumi Nabi nanti, orang tanya siapa orang Madinah, wakil orang Madinah yang mandikan Rasulullah. Kan kau boleh jawab, ada wakil orang Madinah. Nabi pun, Ali pun kata, okey, naik, masuk. Dan ketika nak basahkan belakang Nabi ni, nak jirus air belakang Nabi ni, Nabi diterbalikkan di atas batang tubuh, di atas Aus bin Khawli. Di atas riba Aus bin Khawli ni, Aus bin Khawli yang sapu air di belakang Nabi SAW. Itu di antara sahabat-sahabat yang terlibat memandikan Nabi SAW. Saya mohon ampun dan maaf di atas ketelanjuran kalau ada salah silap dan sebagainya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan manfaat daripada pertemuan kita pada pagi ini. Segala yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang lemah itu daripada diri saya sendiri. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim wa li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguh majlis dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Asr. Innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr.